ini yang pertama sekali, takrifan. Kalau saya tengok Tuan Haji Syamsul Amri tu, takrifan dia, apakah strategi, Okey, dia daripada Greek word, Greek word, dan dia ada kaitan dengan militeri, ada kaitan dengan ini. Tajuk ni kalau saya paling minat sekali lah, tentang peperangan ni, Kalau tengok filem pun saya paling antara yang saya minat lah. Dia kalau ikutkan strategos, strategos ni dia strategos ke, dia general of the army, kalau tuan-tuan dan puan dalam Islam, perang Badar, perang ni, general untuk peperangan tu Rasulullah SAW sendiri, Jadi macam mana dia punya, daripada menyusun resources, menyusun tentera-tentera, kalau perang Uhud ada yang memanah, ada yang di bawah, ada yang pembantu dan sebagainya. Inilah dia yang asalnya, yang dikatakan tentang strategi ni, Jadi kalau dalam business strategi dengan military punya strategi, dia punya connotation hampir sama, iaitu bagaimana nak how to defeat your enemies. Tapi dalam konteks kita sekarang ni, dalam UKM, saya tak panggil enemies lah, tapi kita panggil competition, daripada sesama IPTA atau mungkin IPTS dan bidang perniagaan UKM pun pelbagai, ada SUKM dan sebagainya. Jadi kita tengok competitiveness tu lebih daripada enemies lah. Itu strategi kita ke arah itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Okey, baik. Okey, kalau saya buat sesi, yang ini ada line tepi ni saya tak pastilah mana datangnya. Kalau saya buat sesi saya, kalau kita face to face, in person, saya suka buat blank canvas ni, kita guna margin paper tu. Saya akan tanyalah seorang-seorang, Tapi pada hari ni saya rasa kalau ni tak sempat lah mungkin, Datuk-datuk, tuan-tuan perempuan. Jadi saya ambil daripada 3 program yang saya buat tahun 2019 dan awal tahun 2020 ni, dengan 3 jabatan kerajaan, 3 jabatan yang berbeza. Ini secara umum, saya ambil, saya tengok, saya tanya. Dia pelbagai grade, daripada 41 sampai jusa yang menghadiri kursus ataupun bengkel yang ni. Saya akan tanya, okey, apa kalau dalam kepala anda bila kata strategi tu apa? Kalau kata pemikiran strategik tu apa? Kalau kata perancangan strategik tu apa? Ataupun pengurusan strategik. Kebanyakan tuan-tuan dan puan, mereka akan cakap, inilah, untuk masa depan. So ada elemen futuristik. Kita merancang, oh, ni ada menaip ni. Okey. Perancangan untuk masa depan, selalu dia akan kaitkan strategi ni bila kata selalunya plan strategik lah, mesti perancangan ada jangka masa dia, ada 5 tahun. Paling common sekali kalau tengok sekarang macam event UKM, 3 tahun, dan pelbagai. Pernah satu ketiga dulu saya pernah tengok satu plan strategik 8 tahun, rancangan Malaysia ni 5 tahun sahaja, itu yang dia punya ni lah, yang masa. Okey. Dan ada juga yang beritahu, dia kata inilah goals, inilah kita punya matlamat kita, inilah objektif kita punya organisasi kita ni. Itulah dia katakan tentang strategi. Ada juga yang beritahu direction, sebab tu strategi ni penting sebab inilah merupakan hala tuju kita. Kita pergi ke macam saya dulu kalau balik kampung saya ke Temerloh, naik bas di stesen bas yang berkeliling, kita dah tahu dah nak naik bas yang mana sebab kita tahu dah kita punya direction, destinasi kita kan. Bahaya kalau kita pergi dekat bas tu, tanya driver dia, cik nak pergi mana? Lepas tu yang driver tu kata, naik lah dulu, saya pun tak tahu lagi ni. Power jalan kan kalau diilhamkan, tengoklah, confirm kita takkan naik lah bas tu. Jadi sama juga, kenapa orang susah payah nak keluarkan plan strategik dan sebagainya, sebab inilah kita punya hala tuju. Kalau hala tuju tak clear tuan-tuan dan perempuan, itu banyaklah masalah yang akan berlaku lah, dari segi nak allocate resources dan sebagainya lah. Dan ini paling lagi satu, ini paling yang saya paling minat daripada jawapan-jawapan yang diberikan. Ni. Ini bukan kerja saya. Saya tak ada kena-mengena dengan strategi ke apa benda pun. Pun ada juga tuan-tuan perempuan. Nanti kita bincang kejap lagi. Ini
daripada ramai-ramai pada hari ni pun mungkin dia juga cakap saya ni bukan saya punya kerja ni. Dalam JD saya tak ada pun cerita pasal strategi ni. Tapi tuan-tuan dan puan, nanti saya akan cuba terangkan, kongsikan macam mana pentingnya juga kalau kita tahu. Bukan nak buat strategic plan per se, tapi apa role kita, apa tugas kita sebenarnya. Ada kita punya tugas kita. Okay, time check. Just in case Okay, 91. Alright. Kalau orang tanya apakah strategi, selalunya lah buku teks ke apa-apa ke, mungkin pagi ni pun ada mungkin ahli-ahli akademik yang mungkin boleh betulkan saya jugalah. Dia lebih kepada bagaimana kita nak mencapai kita punya destinasi yang kalau kita nak pergi mana itulah destinasi kita bagaimana. Jadi kita akan buat kita punya assessment tentang di mana kita sekarang, nak tuju nak pergi mana, lepas tu bagaimana itu penting. Contoh, kalau tuan-tuan perempuan biasa, masa dulu saya pernah lebih kurang 4-5 tahun bertugas dengan sebuah firma latihan lah di Kelana Jaya. Jadi schedule kita orang memang pack. Jadi kita akan kena susun lah. Kalau kita nak travel tu kita akan tengok lah. Kadang-kadang ada klien dia akan bear, dia akan bayar lah kita punya flight ticket. Kalau tidak, kita akan minta dengan bos travel. Okey. Katakanlah saya hari ni habis program saya di Shah Alam. Dan besok saya kena pergi JB. Contohnya lah program saya pergi pukul 5.30 petang. Settle semua pukul 6 baru saya akan ni. Okey. Adakah saya akan bawa kereta terus dari Shah Alam, terus pergi ke JB? Atau adakah saya akan ambil flight, jimat masa tapi kos tinggi? Destinasi sama, JB juga. Program tu besok pukul 9 pagi. Jadi kita buat perancangan lah. Kita akan tengok, okay, kalau saya naik flight, kalau katalah company tu tak bear, saya kena minta tiket nak kena beli bila. Zaman masa saya dulu tak ada online lagi. Nasib baik Kelana Jaya nak dekat sikit lah masa tu dengan travel agent. Jadi benda-benda macam itulah tuan-tuan dan puan. Bagaimana kita nak capai? Nak pergi jauh, nak sampai lambat, nak pergi jauh, nak sampai cepat. Ada duit tak? Cukup orang tak? Ada semua teknologi tak? Ada sistem semua tak? Terutama tuan-tuan dan perempuan sekarang ni kita kena fikirkan juga dalam keadaan kita sekarang ni dengan pandemik COVID-19 sekarang ni. Dah banyak dia dah shifting kita punya goalpost kita tu ada yang dah berubah-ubah sikit. Contoh macam company saya sekarang ni, kami telah diminta oleh Board of Trustees, kami tak ada Board of Directors, Board of Trustees, lembaga pemegang amanah. InsyaAllah 8 Disember ni kita akan present bukan new lah, kita akan ubah sikit our strategic direction disebabkan oleh keadaan semasa. Dan saya yakin dan percaya kebanyakan company, kebanyakan organisasi pun buat perkara yang sama. Hala tuju kita tu mungkin nak kata berubah sangat tidak, tapi disebabkan perjalanan tu ada sedikit gangguan lah. Jadi itu yang dikatakan strategi, kena ada objektif kita, kena tahu kita punya resources dan sebagainya. Itu strategi lebih kurang. Okey, saya akan cerita balik tentang yang McKinsey 7S ni. Cuba saya nak katakan bahawa bila konsultan seperti McKinsey ni, bila dia menganalisa, dia buat tentang sesebuah organisasi, dia akan tengok 7 perkara ni, 7S ni. Dan salah satu yang antara yang biru tu hard element yang lain, yang bawah tu soft element dia. Dia akan tengok apa strategi. Contoh, saya akan masuk, katalah saya diarahkan untuk masuk ke UKM. Saya akan tengok beberapa perkara macam ni lah. Dalam strategi tuan-tuan dan perempuan, plan strategik tu dah ada dah. Shared value pun dah ada, nilai-nilai. KAMII tu dah ada dah. Cuma kalau saya sebagai konsultan, saya masuk, saya tengok diamalkan tidak, adakah itu memang dia punya praktis. Dia metode macam itulah. Tapi sebelum tu saya nak kata tentang pentingnya, bila orang nak menilai kita pun orang akan tengok perkara ni lah. Antaranya strategi. Okey, baik. Alright, format dia. Kalau saya katakan tadi, kalau macam insyaAllah EPU sekarang ni tengah
bertungkus lumus menyiapkan RMK 12, 2021, 2025. Ya. Dia dah buat, saya dimaklumkan oleh rakan saya lah di EPU. Sebelum ni MEA kan. Buat, lepas tu bila awal tahun ada pandemik ni, dia berubah sikit. Dia dah ada dia punya tu. Jadi benda macam ni lah. Lebih kepada digital dan sebagainya. Jadi itulah bentuk untuk kerajaan kita dalam bentuk RMK 12. Jadi semua orang pun minta dia punya peruntukan pun melalui RMK 12 ya. Dengan harapan nanti adalah peruntukan besar untuk IPTA dan sebagainya ya. Jadi itu format dia. Kemudian kalau untuk daripada sektor pendidikan terutamanya higher education yang 2015 hingga 2025 ni entah review entah tidak kita pun tak tahu, ada cerita diam je yang ni 10 tahun, yang RMK 5 tahun. Yang ni saya suka ni MYCC ni dia 3 tahun sama macam yang ni Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan banyak rujuk pada yang merah ni yang Pelan Strategik 2019-2021 ni InsyaAllah cuba kita nak try apply ke lah. Jadi masa saya kongsi tu, kalau saya tak tepat ataupun saya punya tu pemahaman kurang, minta tuan-tuan dan puan-puan tegur saya nanti insyaAllah. Jadi apa dia dalam bentuk apa tuan-tuan dan puan-puan? Paling common strategic plan. Kami pakai strategic direction. Ada setengah consultant pakai blueprint. Ada pakai roadmap, tak kisahlah apa bentuk pun, tapi kita tengok isi kandungan dia bukan saja cantik tuan-tuan dan puan-puan macam KPM bayar dekat McKinsey buat kita punya Malaysia Education Blueprint berjuta-juta tu kita tak nak cantik je, kita nak tengok sejauh mana benda tu capai ke tak capai, ada perubahan ke tidak, bila review, apa dia punya tindakan-tindakan seterusnya, itu paling penting sekali. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah, ni cerita sikit lah saya pernah attend satu talk yang diberi disampaikan oleh Datuk Idris Jalla. Masa tu dia dengan Malaysia Airlines Berhad yang sebelum ni lah. Dia daripada Shell, dia masuk dalam untuk macam mana nak turnover lah, nak memulihkan Malaysia Airlines. Saya suka satu perkataan yang diguna tuan-tuan dan puan-puan masa tu. Dia kata divine intervention, dia kata. Because he believes in divine intervention. Kita buat strategic plan, kita buat apa, selalu kita letak tak pada pergantungan kepada Allah Ta'ala, pada Tuhan. Jaranglah ada, jarang saya baca. Jarang saya jumpa lah. Tapi saya amazed lah, saya kagum dengan bila Datuk Idris Jalla sendiri kata dia percaya pada apa-apa yang dibuat ni nanti mesti ada divine intervention, dia kata. Jadi lepas tu saya memang pakai lah ayat tu. Bila saya buat apa-apa, saya cakap dengan bos saya, believe in divine intervention, dia kata. Man proposes, God disposes. Betul lah. Lebih kurang.